warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Dayana binti Syari. So hari ini saya akan tunjukkan grup kami melawat di tempat bersejarah di negeri Kelantan. So let's go. Antara tempat yang pertama yang kami melawat tempat bersejarah adalah di Masjid Diraja Long Yunus di Langgar. So masjid ni dikatakan sebuah masjid yang madrasah yang diperbuat daripada kayu, dan kemudiannya dia juga diubah suai lah dengan batu serta ditambah ruang. So masjid ni dia terletak di Mukim Langgar, Kota Baru, yang didirikan pada bulan 1291 Hijrah bersamaan 1871 Masihi. Tempat yang kedua yang kami lawati tempat bersejarah adalah di Muzium Kelantan. So Muzium Kelantan ni bertempat di bangunan lama Majlis Perbandaran Kota Baru, Jalan Hospital, yang telah diwartakan sebagai salah satu sebuah bangunan bersejarah di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. So muzium ni dia banyak sejarah-sejarah, iaitu di dalam dia kita tengok ada galeri muzium negeri. Contohnya replika gua-gua bersejarah di negeri Kelantan. Kat bawah dia tu pameran Dikir Barat ada, pameran wayang kulit Kelantan, pameran wow Kelantan. Lepas tu terdapat juga koleksi alat-alat muzik tradisional di negeri Kelantan. So banyak lagi lah. Tempat ketiga yang kami lewati tempat bersejarah di Kelantan adalah di Kampung Kraftangan Kota Baru. So Kampung Kraftangan ni dia terdapat di Bandar Kota Baru yang merupakan lokasi utama pelancongan utama di negeri Kelantan. So walau namanya Kampung Kraftangan tapi ia bukanlah kampung sebenar. Dia hanyalah simbol pelancongan ni untuk dijadikan daya tarikan kepada pelancong. So dekat Kraftangan ni dia banyak tinggalan sejarah, kebudayaan dan kesenian yang boleh anda lewati. So muzium ni dia banyak hasil kerja keras tangan halus Kelantan. So dia ni bersebelahan dengan Kampung Kraftangan dan disediakan sebuah tempat bagi pengunjung melihat bagaimana hasil kraft ini dihasilkan. Demonstrasi sulaman tradisional, tenganan songket, mencantik batik, kerja perak dan ukiran kayu dilakukan oleh tukang yang mahir. So produk yang mereka hasilkan tu mereka jual dekat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Amali binti Kek Ismail. Hari ini saya akan menerangkan mengenai latar belakang Masjid Langgar. Latar belakang Masjid Langgar adalah masjid ini dibina pada tahun 1871 Masihi semasa pemerintahan Sultan Long Senik Mulut Merah yang memegang sebagai gelaran Sultan Muhammad Kedua. Pada asalnya, masjid ini merupakan sebuah madrasah yang dibina daripada kayu, namun telah diubah dengan menggantikan kayu kepada bata-bata serta menambahkan ruangan di dalam madrasah tersebut. Keunikan yang ada pada Masjid Langgar adalah masjid ini merupakan satu-satunya masjid yang dibina yang dikatakan mempunyai berkaitan dengan corak kehidupan raja. Hal ini dikaitkan kerana Masjid Langgar ini merupakan masjid yang terletak bersebelahan dengan makam Diraja Langgar yang merupakan makam yang dikhaskan kepada golongan kerabat Diraja Kelantan. Seni bina yang ada pada Masjid Langgar pula adalah Masjid Langgar ini mendapat inspirasi atau pengaruh daripada seni bina Melayu tradisional. Masjid ini diperbuat daripada kayu cengal dan bumbung masjid ini berbentuk V terbalik. Selain itu, Masjid Langgar juga mempunyai 4 menara dan di atas menara tersebut ada kubah yang tersendiri. Kubah itu merupakan pengaruh daripada seni bina Moorish.
Apa nama Kak? Nama saya Kan kita tahu yang sini kan ada so seandainya apakah sama orang istimewaan masjid Langgar? adalah tak tulis rumah bandar dalam bandar. Lepas tu dia sebuah masjid diraja. Semua tahun-tahun masjid diraja. Tak itulah. Sila memperkenalkan diri sendiri. Okey, nama saya Anas Izhar Nur Yusof dari MSU College Lahir. Jadi nak tanya pendapat, apakah keunikan Masjid Langgar? Kalau bagi saya ni apa yang saya lihat, terdapat di mana sejarah dia asalnya masjid tu daripada macam madrasah, daripada diperbuat daripada kayu, dibina daripada kayu. And then apa keunikan dia di mana masjid ni dia bercampur dengan macam dia dah dimodernkan, dia ditambah dengan simen apa semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Ali Lutfi bin Mazaid. Koleksi tanpa melati Muzium Kelantan mempunyai berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah Kelantan, termasuk salah sila penulisan wayang kulit, gambar dan permainan dulu, dan juga artis dalam mengadai program seperti Karnival Masakan Atas Negeri serta perangan berbagai aktiviti yang melibatkan komuniti setempat. Ini contoh aktiviti Muzium Negeri Kelantan. Waktu operasi di muzium ni cuma buka pukul 8.30 hingga 40.45. Tiket untuk masuk Muzium Kelantan cuma RM2 untuk orang dewasa, RM1 untuk kanak-kanak. Manakala antarabangsa RM4 untuk dewasa, RM4 untuk kanak-kanak yang bukan Melayu. Maksud saya bukan asal negeri Malaysia. Hari ini saya berada di Muzium Negeri Kelantan. Saya ingin menginterview seorang adik yang datang melawat muzium ini. Soalan yang pertama ialah, apakah tarikan yang terdapat di muzium ini? Dekat muzium ni banyak dah ada buat event-event. Hari tu ada buat mini zoo. Lepas tu kali ni e-sport pula.
Lepas tu adalah kat TikTok jumpa. Lepas tu macam tertarik lagi. Pergilah walaupun last day pergilah juga kan. Banyak tarikan lah kat ni. Okey, soalan yang kedua pula, apakah manfaat yang terdapat di muzium ini? Manfaat yang terdapat di muzium ini, kita dapat tahu kat e-sport ni dia cerita lah e-sport ni dia pasal apa. Lepas tu dia tunjuk lah controller semua tu dari tahun 18-19 tu. Banyak jugalah boleh dapat belajar kat sini. Itu muzium dia cerita pasal haiwan. So banyak jugalah kat muzium ni buat. Tokoh-tokoh apa semua ada? Dia tu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid bin Muhammad Khazani. Hari ini saya akan membincangkan tentang latar belakang di Kampung Kraftangan yang terletak di Kota Baru. Okey. Latar belakang Kampung Kraftangan. Muzium Kraftangan ini siap dibina pada 9 Mac 1991 dan kemudiannya dikenali sebagai Kampung Kraftangan. Ia terletak di sebelah Jalan Hilir Kota bersebelahan dengan Istana Balai Besar. Muzium Kraftangan dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Kelantan pada 27 Julai 1991. Ia menjadi satu langkah awal dalam pembangunan semula industri kraftangan Kelantan di samping mempamerkan bahan-bahan kraftangan yang telah dilupakan oleh sesetengah golongan muda pada ketika ini. Antara koleksi-koleksi yang terdapat di sini ialah anyaman beraneka jenis, berbagai corak batik juga dengan sulaman dan tenunan songket. Bangunan ini menonjol keistimewaan dari segi reka bentuk tradisi dengan menggunakan ukiran-ukiran bunga tempatan. Bahan-bahan mentah pula telah diketikkan keseluruhannya dari negeri Kelantan sendiri seperti buluh, kayu, atap dan lain-lain lagi. Di sini juga terkumpulnya hasil seni buatan tangan masyarakat Melayu Kelantan sama ada untuk jualan maupun pameran. Matlamat penubuhan Muzium Kraftangan ini ialah untuk memperkenalkan sejarah dan juga seni kraftangan di negeri Kelantan melalui pameran. Adalah diharapkan juga akan menjadi pusat kajian dan juga penyelidikan mengenai kraftangan, kesenian dan juga warisan budaya di negeri Kelantan. Di sini kita ada pelbagai jenis kraftangan di Kelantan dan ini dapat menonjolkan lagi jenis-jenis seni di Kelantan. Nama saya Puan Pailin Seka dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan bagi tugasan ini. Bangunan bersejarah mempunyai kepentingan yang sangat luas dan ragam. Di antara kepentingan tersebut adalah pemeliharaan identiti budaya. Bangunan bersejarah seringkali menjadi simbol identiti budaya suatu kawasan atau negara. Mereka mencerminkan sejarah, seni bina dan kehidupan masyarakat yang telah lalu. Dengan memelihara bangunan bersejarah, kita dapat memelihara identiti budaya kita dan menghargai warisan nenek moyang kita. Kepentingan yang kedua ialah sumber pembelajaran. Bangunan bersejarah menyediakan sumber pembelajaran yang berharga. Mereka memperlihatkan arkitektur dan teknik konstruksi dari masa lampau, serta memberikan wawasan tentang kehidupan dan budaya yang ada pada saat itu. Melalui kajian dan penelitian terhadap bangunan bersejarah, kita dapat mempelajari tentang perkembangan sosial, politik dan ekonomi suatu kawasan.
Kepentingan yang ketiga adalah daya tarikan pelancongan. Bangunan bersejarah sering menjadi daya tarikan pelancong. Pelawat dari seluruh dunia tertarik untuk melihat dan mengalami bangunan bersejarah yang unik dan indah. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kawasan tersebut, seperti meningkatnya pendapatan dari pelancong, pembukaan peluang pekerjaan, dan perkembangan industri kreatif terkait dengan pelancong. Kepentingan bangunan bersejarah yang akhir ialah pemeliharaan alam sekitar. Bangunan bersejarah seringkali merupakan bahagian integral dari kawasan yang memiliki nilai alam yang tinggi. Pemeliharaan bangunan bersejarah juga bermakna menjaga dan melindungi alam sekitar yang terkait dengannya, seperti taman, landscape dan lingkungan alami. Dengan menjaga bangunan bersejarah, kita juga dapat melestarikan ekosistem dan keindahan alam sekitar. Dalam kesimpulannya, bangunan bersejarah memiliki kepentingan yang luas dan beragam. Mereka memainkan peranan penting dalam memelihara identiti budaya, menjadi sumber pembelajaran, menjadi daya tarikan pelancongan, dan dalam mempromosikan pemeliharaan alam sekitar. Oleh kerana itu, penting bagi kita untuk menjaga dan memelihara bangunan bersejarah agar dapat dinikmati oleh generasi masa depan.